Chris okey. Zen mana Zen? Yana? Okey, Zara dah. Okey. Ibrahim? Glow okey dah, Glow. Okey. Aid mana Aid? Aid? Sah-sah lah baru bangun tidur. Hari Ahad kau bangun awal. Hari Isnin kau bangun lambat. Ish. Saya remove Wani sekejap. Okay, sebab saya nak mulakan recording. Okay, baik. Alright, so without further delay, saya akan start our session for today. Okay, let's see. First of all, tolong bagi tahu saya kalau saya punya skrin bergegar hari tu saya punya skrin bergegar, awak pun relax je. Boleh belajar ke skrin bergegar? Kan bergegar ke hari tu? Kan nak bagi tahu. Ish. Apa dia? Tak faham je. Tak faham apa? Acah-acah faham tentu. Acah-acah faham. Itulah aku tampar kejap ni kan. Skrin tu bergegar kot. Ish, bombok je kan. Bukan nak bagi tahu. Saya tengok balik, apa hal skrin aku bergegar? So make sure kalau awak tak faham ke apa ke, if awak tak nampak ke, please bagi tahu. Sebab online ni saya tak nampak apa benda awak yang apa yang awak nampak. Faham? Kalau kat kelas saya tahulah awak tengah mengelamun ke apa ke. Ini kalau korang mengelamun ke apa ke semua aku tak tahu. Kerja aku bercakap je. Okay? Baik. Alright, so dah ready? Can you see my screen? Can. Yes. Okay, so apa dia Yana? Yes. Tak apa-apa. Okay, so this is what we call as type of subatomic particle. Okay, this is what we call as type of subatomic particle. Baik, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan apa? Awak dah belajar berkenaan dengan type of apa? Type of particle. Okay, awak dah belajar berkenaan dengan type of particle. Type of particle consists of three things, which is, saya akan ulang sentiasa benda ni sebab this is your basic. Okay, type of particle consists of, come on. Atom. Atom. Lagi? Molecule. Lagi? Iron. Ion. Okay, ion. Okay, kali ni saya nak ajar awak pronunciation. Okay. So dia masalah dengan pronunciation dia adalah bila mana awak tak belajar. So that's why saya ada kat sini untuk ajar awak. Faham? So ion. Okay, ion. Dia bukan iron. Iron tu, okay, iron tu adalah I-R-O-N. Okay, tapi sekarang ni kita cakap pasal ion. Okay, type of particle. Kemudian kita ada what we call as, where is my kemudian kita ada what we call as state of matter. Okay, state of matter pun ada tiga. Apa state of matter ni? Solid. Solid. Lagi? Liquid. Lagi? Gas. Dan juga gas. Okay? Baik. Alright. Pada muka kawan-kawan awak yang tak masuk tu, I do not want them to be here. Okay? Subatomic particle. Type of particle dan juga state of matter. Sekarang today's lesson, awak akan bercakap berkenaan dengan subatomic particle. Dalam subatomic particle ni, okay, dalam subatomic particle, okay, awak akan ada tiga benda juga yang terdiri daripada apa? Siapa tahu? Proton. Lagi? Elektron. Yes. Proton, elektron, Neutron. and also neutron. Okay? So, awak dah belajar tiga benda dah sekarang ni. First adalah type of particle, second adalah state of matter, third one is type of subatomic particle. Tiga Baik. So, subatomic particle ni iaitu proton, elektron and also neutron ni, ketiga-tiga benda ni ada di dalam setiap satu partikel ni.
Faham tak? Okey, maksudnya dalam setiap ion kita akan jumpa proton, kita akan jumpa elektron dan juga kita akan jumpa neutron. Okey, dalam setiap molekul pun sama, dalam setiap atom pun sama. Faham? Okey, sebab dia adalah sub kepada sub. Macam tu. So, subatomic particle first of all, okey, dia terdiri daripada elektron. Okey, dia terdiri daripada elektron. So, elektron simbolnya adalah E. Okey, manakala charge untuk elektron adalah -1. Okey, -1 ataupun -1. Itu adalah relative charge untuk elektron. Okey, manakala relative mass, okey, relative mass dia adalah okey, relative mass dia adalah 1/1840. Itu maksud dia punya mass kalau nak dibandingkan dengan karbon. Okey, iaitu sangatlah ringan. Okey, so awak ingat simbol dia adalah E, charge dia adalah -1. Okey, itu tak masalah. Seterusnya adalah proton. Okey, elektron yang paling penting adalah elektron is moving. Okey, elektron, okey, saya selalunya kalau E saya akan tulis E je, okey. Ataupun saya buat E- macam tu. Okey, elektron, tolong catat, is moving. Okay, around apa? Nucleus of atom. Okay, nucleus of atom. Okay, in their orbital. Okay, so electron is moving. Dia sebenarnya moving mengelilingi nukleus ni. Okay, moving mengelilingi nucleus of an atom in their orbital. Maksudnya dalam tu dia ada orbital dia masing-masing. Okay, kalau nampak ni dia macam planet lah. Okay, dia mengelilingi mengikut dia punya orbital. Faham? So, dekat dalam ni, yang di tengah-tengah ni, this is what we call as nucleus of atom. Baik, dalam nucleus of atom, kita ada proton, and also kita akan ada lagi satu what we call as neutron. Okay, neutron. Neutron ni dia adalah neutral. That is why nama dia adalah neutron. Okay, so simbol untuk neutron adalah N, manakala simbol relative mass dia adalah kosong. Okay, relative charge dia adalah kosong. Okay, relative charge dia adalah kosong. Okay, relative mass untuk proton and also neutron is 1. Okay, dua-dua dia punya ni adalah 1. Okay, simbol untuk proton pula adalah P, relative charge untuk proton pula adalah +1. Faham? Boleh? Faham. Okay, alright, good. Okay, so sekarang ni awak kena ingat elektron tu is moving. Okay, in their orbital. Saya tanya awak, adakah proton and also neutron ni bergerak? Tak. Ya, tidak bergerak. So the only thing that is moving is apa dia? Elektron. Ya, the only subatom. Sorry lah saya punya respon ni teruk pagi. Okay, so the only subatomic particle that is moving is electron. Okay, baik. Alright, so we moving on. Okay, kita pergi kat luar kejap. Okay, baik. Seterusnya, okay, next. Okay, development of atomic structure model. Okay, so hari ni kita akan belajar sikit je berkenaan dengan tokoh-tokoh ni. Okay, tokoh-tokoh, siapa lagi yang nak masuk ni, aku tampar kejap lagi Kang. Dah lah lambat. Kau tengok tu. Terry, Daryl, baru terhegih-hegih nak masuk. Tampar kejap lagi Kang. Dah lah masuk. Lepas tu senyap. Okay, baik. So lepas ni tengok recording Okay, Daryl tak payah nak buat alasan phone dekat whatever dan sebagainya. Okay, baik. So sekarang ni kita akan belajar berkenaan dengan theory of development of atomic structure. Okay, atomic structure. Okay, can you see my screen?
Yes. 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 Okay. The first person that you need to know, where is my pointer? The first person that you need to know is John Dalton. Okay, John Dalton. Ini adalah manusia pertama yang menyusahkan hidup awak. Okay, dia tak menyusahkan hidup saya sebab saya suka kemis. Okay, tapi percayalah saya cakap kat awak, chemistry itu mudah. Okay, tolong jangan block mindset awak yang mengatakan all these elective subject are hard. Okay, semuanya susah. Habis tu kalau semua susah dalam hidup, kau nak apa? Kau nak mati je. Tu je lah senang cerita kan. Okay, baik kau tidur je hari-hari daripada kau memikirkan tentang kesusahan belajar. Okay, baik. So ingat siapa yang tak tahan lelahnya belajar, then apa dia? Okay, kalau awak tak tahan lelahnya belajar, apakah benda yang awak nak buat lagi kan? Okay, baik. So, the first penemuan di dalam development of atom, okay, dia dijumpai oleh John Dalton. Apa John Dalton punya teori? Okay, apa John Dalton punya teori? Itu awak akan tahu. Okay, first of all, John Dalton kata, matter is made up of particle called atom. Okay, betul ke tak sebenarnya? Apa awak rasa? Betul. Matter is made up of particle called atom. Betul. Betul. Okey. Betul, tapi adakah lengkap? Tak. Ya, tidak lengkap. Okey, so matter is consist of what sebenarnya? Yang awak dah belajar sampai sekarang. Awak kata matter is apa? Matter is what? Baru belajar 2 minggu lepas. What is matter? Anything that occupies space and has mass. Ya, itu yang belajar. Okey, baik. Matter is anything that occupy space and has mass. Okay, everything that you see is chemistry. Senang cerita. Okay, everything that you see in this world, okay, are chemistry. Okay, baik. So dia cakap, Dalton propose juga, an atom is the smallest spherical body, okay, that cannot be created, destroyed, nor divide further. Okay, maksud atom tu tak boleh lagi nak diciptakan lagi, cannot be destroyed, cannot be divide juga. Okay, dia tidak boleh dibuat macam tu. Okay, sama juga macam energi lah. Okay, baik. So, dia kata same element have the same atom. Okay, same element have the same atom. Okay, so these are Dalton atomic model. Ni. Okay, atomic model dia macam bola saja. Okay, awak ingat atom, awak ingatlah Dalton. Siapa lagi ni? Okay, sekejap. Wani dah masuk belum? Oh, Wani. Saya rasa lain dia problem cikgu. Tak masuk lagi tu? Dia keluar masuk. Okay. Alright. So the next one is J.J. Thomson. Okay, awak ingat nama belakang je, Thomson. Okay. Thomson ni dia adalah orang kedua lah. Okay. Thomson adalah orang kedua dalam atom development. Okay, Mamat ni ada misai ni. So dia discover the negative charge particle which is electron. Awak kena tahu nama untuk setiap saintis ni. Okay, awak kena tahu nama saintis, and then awak kena tahu apa yang dia jumpa. Okay, apa yang dia propose ataupun dia jumpa lah. Okay, apa yang dia jumpa. So Thomson ingatlah dia jumpa elektron. Okay, dia jumpa elektron. Dia jumpa elektron tu macam mana? Dia kata atom tu, yang atom tengah-tengah tu is positively charged sphere with several electron in it. Okay, awak faham apa macam mana? Okay, dalam atom yang Dalton jumpa tadi tu, okay, dalam
dalam atom yang delta jumpa tadi kan delta jumpa ball je kan. Okey, delta jumpa ball. Dia kata ball ni adalah atom. Okey, so sekarang Thomson ni dia renew that theory. Dia kata dia dah jumpa elektron, tetapi elektron ni sebenarnya dekat dalam atom. Okey, elektron tu dekat dalam atom. Yang manakala, okey, atom ni pula adalah positively charged sphere. Okey, positively charged sphere. Soalan saya, betul ataupun tidak model untuk Thomson ni? Tak. Tidak betul. Untuk sekarang dia tidak betul lah. Sebab apa tak betul? Sebab elektron dekat luar. Elektron kat luar. So elektron is moving on. Orbit. Ya. Orbital. Ya, good. Okay, betul Adi, betul Yana. Okay, baik. So electron tu is moving around the orbital. Tetapi Thomson propose that electron are inside the atom. Okay, baik. So next one adalah Rutherford. Okay, Rutherford. Okay, awak ingat nama belakang, nama bapa dia je ni. Okay, Rutherford. Okay, kalau orang putih memang dia akan panggil nama bapa Okay, sebab itu adalah one of the salutation. Okay, kalau saya dia akan panggil saya Fauzi. Okay, instead of Kushairi. Okay, kadang-kadang dia tak panggil saya Kushairi pun, dia panggil saya Nur. Okay, alright. So, Ernest Rutherford, dia kata nucleus is the center of the atom. Bergaduhlah korang. Okay, first tadi cakap atom, lepas tu cakap dekat dalam tu ada elektron. So sekarang Rutherford ni dia cakap, okay, nucleus is in the center of the atom. Okay, nucleus is center of atom. Betul tak apa benda dia cakap ni? Betul. Betul. Okay, nucleus is center of atom. Okay, tapi dia tak habis lagi. Okay, dia kata dia juga discovered positively charged particle called proton in the nucleus. Okay, tadi yang Thomson tu dia discover tak positively charged particle? Tak. Tak. Okay, macam Thomson dia kata yang bola tu, dekat bola tu sendiri ada positive charge. Okay, tapi sekarang Rutherford cakap dekat dalam bola kita tu di tengah-tengah tu kita ada nukleus. Okay, dalam nukleus tu kita ada proton. Okay, baik. Dan juga almost the whole atomic mass is concentrated in the nucleus. Tu almost betul lah tu. Okay, dan dia cakap electron is moving outside the nucleus. So model dia ni tidak lagi lah nak berapa betul, tak boleh dipakai. Sebab apa? Dia masih kata electron is moving outside the nucleus. Tetapi the most important dia punya discovery adalah dia jumpa ni. Dia jumpa positively charged particle. Tolong take note. Ini adalah discovery dia. Ini adalah sumbangan Rutherford dalam chemistry. Okay, kalau Thomson tadi dia jumpa elektron. Okay, kalau Thomson tadi dia jumpa elektron. Kalau Thomson ni tak jumpa elektron, sampai ke sudah kita tak tahu kat mana elektron tu. Okay, baik. Itu sebab setiap satu tu adalah penting. Okay, kemudian datanglah lagi seorang Mamat. Okay, Mamat ni masih dia masih hidup waktu parents saya masih kecil. Okay, 1962 dia mati. Okay, dia meninggal, sorry. Okay, so Niels Bohr ni, Niels Bohr dia adalah merupakan salah satu kemis yang membawa dan juga membuka ruang dalam sains. Okay, yang mana Bohr ni yang propose ni the most important person Bohr ni yang kata electron in an atom move in shell around the nucleus. Okay, so elektron bergerak di dalam dia punya shell, iaitu orbit lah. Okay, tapi term dia adalah shell. Okay, around the nucleus. So dalam nucleus tu dia ada cakap tak dalam nucleus tu consist of apa? Okay, so dia cakap macam mana? Okay, dia cakap macam ni. Dia masih lagi mengakui Rutherford punya idea. Okay, yang mana dia kata di tengah-tengah tu in the center of the atom kita ada nucleus yang contain proton. Tetapi dia tu sudah membetulkan apa yang Thomson cakap.
Okay, dia membetulkan. Dia kata electron in an atom move in shell around the nucleus. So ini hasil daripada penemuan Bohr. Okay, penemuan Bohr. So electron moving, okay, in shell, okay, ataupun orbit lah. Okay, baik. Seterusnya, okay. Datanglah James Chadwick. Okay, James Chadwick ni adalah orang UK. Okay, kalau awak nampak dia punya apa ni? Dia punya rope graduation ni. Okay, so rope graduation style macam ni. Kalau awak nampak bentuk V ni kan. Okay, ini adalah rope graduation untuk mostly orang-orang dekat UK. Okay, so itu adalah tradisi di UK. Okay, dia punya rope tu. Okay, so James Chadwick, dia discover the neutral particle. That is what we call as neutron. Okay, neutron. Dia ada neutral particle. Kalau tadi semua dia jumpa nukleus. Nukleus tu berada di tengah-tengah macam jantung lah. Okay, sekarang James Chadwick dia jumpa neutron. So Chadwick kata neutron ni dah contribute half of the mass of an atom. Okay, and then apa yang James Chadwick cakap, dia kata betul, shell is moving, okay, in their shell. Okay, electron is moving in their shell. Okay, but then he proposed that, he discovered that, okay, in the middle of the nucleus, there is also in the middle of the atom, there is also nucleus. Okay, in which dekat dalam nucleus tu, ini dia punya discovery, okay, there is a neutron and also there is a proton. Okay, there is a neutron and also there is a proton. Okay, kat sini neutron. Okay, awak agak-agak boleh ataupun tak awak nak hafal benda ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kalau dengan usaha kan. Okay, tapi tak apa, jangan risau. Saya ada pneumonim. Okay, tolong abaikan nama kat atas tu. Okay, tolong abaikan nama kat atas tu. Okay, so cara awak nak hafal macam ni je. Senang je. Kita tak susah. Okay, cara awak nak hafal adalah, siapa nama first scientist tadi? John Dalton. Dalton. Yeah. Dalton. Okay. So dia adalah Dalton. Okay, Dalton tolong Rutherford borong cendawan. Okay, Dalton tolong Rutherford borong cendawan. Okay, apa nama cendawan yang diborong tu? Okay, nama cendawannya adalah Berpen. Nama cendawan dia adalah Berpen. Okay, Berpen. Okay, baik. Apa benda Berpen? All. Okay, Berpen, okay, Dalton jumpa ball. Okay, dia jumpa ball. Dia kata atom tu macam ball. Okay, atom tu macam bola. Okay, baik. Thomson jumpa elektron. Okay, Thomson jumpa elektron. Elektron dekat dalam ball. Itu Thomson jumpa. Okay, Rutherford. Okay, Rutherford jumpa proton. Okay, Rutherford jumpa proton. Okay, manakala Bohr jumpa elektron juga. But then electron is moving in shell. Okay, elektron tu bergerak dengan dekat dalam dia punya according to dia shell. Okay, manakala cendawan iaitu Chadwick. Okay, Chadwick dia jumpa apa? Neutron. Yeah, dia jumpa neutron as the neutral subatomic particle. Boleh? So, Dalton tolong Rutherford borong cendawan. Apa je nama cendawan tu? Nama cendawan tu adalah Berpen. Macam tu. Senang je. Okay? Don't make chemistry as hard as you think. Okay?
Dan awak kena tahu bahawa development of atomic structure ni, okay, dia adalah basic in chemistry. Okay, setiap seorang kemis perlu dihargai sumbangan dia. Okay, tapi okay, orang yang paling macam yang spark the light of chemistry adalah Neil Bohr. Okay, sampai kat sini. Okay, Neil Bohr ni. Okay, he's the legend lah, Neil Bohr ni. Okay, awak akan dapat banyak jumpa nama dia. Okay, Neil Bohr. Okay, baik. Alright, boleh? So, Dalton is Dalton. Tolong is Thomson, Rutherford, Bohr and also Chadwick. Okay, Dalton tolong Rutherford, Bohr Cendawan, Berpen. Tolong tulis. Dah tulis? Dah habis tulis? Dah. Dah. Yang lain? Ada kita habis Dah. tulis? Dah. Okay, baik. So, can we move on? Ke korang nak rehat sekejap? Yes. Sebab saya nak masuk yang berat sikit. Okay, saya nak masuk yang berat sikit. Okay, baik. So, sebelum saya masuk berat sikit, lebih baiklah saya cerita kat awak berkenaan dengan latihan hari tu. Okay, as I promise. Okay. Kat mana sini kot. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, baik. So, sekarang dekat dalam latihan ni, sekejap. Mana dia punya soalan tu? Sekejap. Okay, ni saya cakap pasal graf ni. Okay, baik. So, dekat dalam latihan ni, dia cakap kat awak. Okay, dia tanya kat awak. Okay, methanol is an organic compound. Okay, with melting point of minus 91 degree Celsius and boiling point of 65 degree Celsius. Okay, baik. So, sekarang ni dia cakap, okay, sketch the graph of temperature against time when methanol is heated from room temperature to 100 degree Celsius. Okay, baiklah. Bila dia suruh lukis graf, tolong baca soalan elok-elok yang mana dia kata, okay, you have to sketch the graph of time, okay, of temperature against time, macam biasalah. Okay, is heated from room temperature. Room temperature berapa degree Celsius? Berapa? 27. Ya. 27. Okay. So, boleh ataupun tak saya start daripada bawah ni? Tak. Tak boleh. Sebab bawah ni adalah 0. Okay, bawah tu adalah 0. So, sepatutnya awak kena start daripada sini. Okay, daripada sini. Okay, daripada tengah-tengah sikit. So, naik atas tu. And then dia sampai ke boiling point. Okay, lepas tu dia naik lagi. Okay, sampai 100 degree Celsius. So sekarang, bahagian yang mendata ni, constant temperature ni adalah bahagian apa? Sorry saya punya sesama teruk. Boiling point. Melting point. Okay, tengok elok-elok. Okay, dia kata kat atas ni tadi, dia kata melting point adalah minus 91 degree Celsius. Boiling point is 65 degree Celsius. So, kawasan ni adalah apa? Boiling. Ini adalah boiling point which is 65 degree Celsius. Sebab kat sini 27. So, keadaan dia dalam 27 adalah liquid ke solid? Kalau dia dekat room temperature. Solid. Tak, bukan solid. Room temperature. Awak tengok Awak tengok Dia kata dia punya melting point adalah minus 91 degree Celsius. Dia punya boiling point adalah 65 degree Celsius. So in between, antara tu, okay, maksudnya antara tu adalah minus 90, okay, sampailah ke 65,
Okay, dia mestilah dalam keadaan liquid. So atas 65 keadaan dia adalah apa? Gas. Gas. Ya, dia adalah gas. So bawah minus 91 adalah Solid. 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 Okay, so sekarang 27 ni kawasan dia dekat mana? Gas. Ha. Kawasan 27 degree Celsius ni kat mana? Dekat gas. Dekat gas, dekat atas ni. Dekat liquid. Kot. Bukan. Okay, 27 tu kawasan dia adalah kawasan ni. Nampak saya conteng ni? Kawasan liquid. Faham? Faham. Okay, Faham. so sekarang graf awak kat sini awak tulislah liquid. Okay, yang ni adalah liquid and Gas. gas. Okay. Oh, sorry. Atas tu adalah gas. Boleh? Boleh. Tolong tanya kalau tak faham. Okay, tolong tanya. Ada soalan? Okay. Lagi satu saya nak awak selalu praktis benda ni. Okay, selalu praktis benda ni. Melting point, make sure awak letak kat bawah. Okay, melting point letak kat bawah. Atas melting point baru letak boiling point. Faham? Faham. Okay. So dia selalu tanya melting point dengan boiling point ni. Okay, dia selalu tanya. Okay, dia selalu tanya. Ingat, melting point is change of temperature when solid turns to liquid. So dia punya state adalah solid and liquid. Okay, tetapi boiling point is a change of temperature. Okay, when liquid turn to gas. Gas. So dia punya state dia adalah liquid and gas. Okay, atas daripada boiling point adalah gas. Okay, baik. Seterusnya. Boleh? Boleh go? Boleh. Jadi kita tengok lagi. Okay, baik. So 2.3, kita akan masuk kepada 2.3. Okay, 2.3 is all about the atomic structure. Okay, in this subtopic, okay, you have to define what is proton number, what is nucleon number, and also you need to determine the nucleon number and also proton number, and also the number of electron in an atom. Okay, seterusnya you are required to write the standard representation of atom yang mana saya akan ajar nanti, and also you are going to construct an atomic structure diagram and also electron arrangement. Okay, this is what you're going to learn in 2.3. Okay, baik. So dekat dalam subatomic particle, awak tahu yang kita ada proton. Okay, kita ada kita ada proton, kita ada nucleon, and also kita ada kita ada proton, kita ada neutron, and also kita ada apa lagi satu? Mana saya punya cuaca cantik? Kenapa dia tidak bergerak? Sekejap sangatlah tak sihat hari ni. Okey, baik. So, ini dah project letter, tak salah. Okey, kita pergi kat sini.
Hai. Rosak recording masuk apa? Bersin. Masuk bersin kan? Ish. Korang tutup lah korang speaker kan? Risau saya. Okey. Baik. So sekarang dalam atomic structure, dalam atomic structure kita akan bersembang pasal benda yang dekat dalam nucleus of atom dulu. Okey, kita akan sembang benda dalam tu dulu. So nucleus of atom consists of what? Consists of proton, which is positive symbol, and also dekat dalam tu juga ada neutron. Okey, dalam tu ada neutron. Neutron adalah neutral Okey. Baik. So kita tahu what is meant by proton and what is meant by nucleon. Okay, by the way, kita ada nukleon, kita ada neutron. Okay, dua-dua tu adalah term yang berbeza. Awak jangan cakap saya salah cakap pula. Okay, kita ada nukleon, kita ada neutron. Okay, dekat dalam nukleus tu kita ada apa? Nucleus of atom yang saya lukis ni dekat dalam ni ada apa? Neutron. Proton. Ya, kita ada neutron and also kita ada Proton. proton. Okay, baik. So, what is meant by proton? Proton is bila kita cakap pasal proton number, dia adalah the number of proton in the nucleus of an atom. Berapa banyak number of proton di dalam satu nucleus of an atom. Baik. So, relationship antara proton number and also electron number. Okay. So, the number of proton is equal to the number of electron. Faham? Okay, ingat. Number of proton is equal to the number of electron. Okay, saya nak tanya seorang-seorang. Okay, Chris. Kalau proton saya ada 10, elektron saya ada berapa dalam satu atom? 10. Okay. Jojen. Kalau proton saya ada 20, elektron saya ada berapa? Jojen. Trik. Yes, sir. Kalau proton saya ada 20, elektron saya ada berapa? 20. Ya, 20 juga sebab the number of proton is equal to the number of electron. Kita berpegang pada benda tu je. Faham? Boleh Jojen? Hilang. Okey? Fatma. Oh, Fatma. Ya. Okey. So kalau saya punya number of proton adalah 18, elektron awak berapa? 18. Ya, okey, good. Okey. Baik, next one adalah kita akan tengok kepada nucleon number. Okay, nucleon number. So, nucleon number is the sum of number of proton and also the number of neutron. Okay, so itu akan membawa kepada maksud nucleon number. Okay, nucleon number. Okay, baik. So for example, the number of neutron, okay, contohnya adalah kalau the number of kalau contohnya kita tengok kalau kita tengok beryllium, okay, the number of proton adalah 4. Okay, so the number of nucleon adalah 9. Okay, number of nucleon adalah 9. So berapa number of the number of proton? Contoh proton number dia adalah 4. So the number of proton adalah berapa? 4. 4 juga. Okay, the number of electron?
4. 4 juga. Okay, the number of neutron? 5. 5. The number of neutron adalah berapa? 5. Sebab apa? Okay, sebab apa? Okay, sebab apa? Bila kita cakap pasal nucleon number, okay, kita cakap pasal nucleon number. Sekejap, saya nak tulis. Nucleon number ni is the sum of proton plus dengan neutron. Okay, so kalau dia minta neutron number, samalah dengan nucleon tolakkan dengan proton. Faham? Boleh? So, dekat dalam awak punya nota tu, saya tahu ramai yang antara awak yang dah print. Tolong differentiate between these two. Okay, tolong bahagikan antara dua ni. Yang atas tu dia tunjukkan macam mana awak dapatkan the nucleon number. Yang bawah tu dia tunjukkan dekat awak macam mana awak nak dapatkan the neutron number. Faham? Tapi maksudnya, okay, maksud ataupun definition, selalunya definition dia kena tanya ke awak, what is meant by nucleon number. Because the nucleon number is the sum of the number of proton and also the number of neutron. Boleh faham? Okey. Seterusnya, okey, kita try lagi sekali, kita tengok lagi sekali untuk oksigen. Kalau oksigen proton number dia adalah 8, okey. Nucleon number dia adalah 16, okey. Boleh tak saya tanya siapa? Tengah fikir. Okey, saya tanya Du. Du, number of proton untuk oksigen berapa Du? Du? Number of proton untuk oksigen berapa? Ada dekat dalam ni. So proton number 8. So the number of proton adalah berapa? 8. 8 juga. Okey, number of electron? Apa dia? Nampak? So number of electron ni berapa? Kalau tadi proton number is equal to the number of electron. So electron dia berapa? Hilang dah. Du? Berapa number of electron? Proton number is equal to electron number. So electron dia berapa? 8. Ya, 8. So, okay, sekarang dia tanya ke awak number of neutron. Adi, the number of neutron berapa? 8. Macam mana awak dapat 8 Adi? 16 tolak 8. Okay, Number tu. awak dapat daripada number of nucleon, okay, tolakkan dengan the number of proton. So awak akan dapat berapa? 8. Okay, betul lah. Okay, alright. Boleh Okay, so sekarang saya tinggalkan awak dengan aluminium and also phosphorus. Okay, kejap lagi saya akan tambah lagi di belakangan tu apa benda yang saya nak. Boleh? Faham? Okey. Seterusnya. Okey, awak kena tahu the atomic structure of an atom. Okey. So sekarang yang minus tu apa? Yang negatif ni adalah apa? Elektron. Ya, dia adalah elektron. Positif ni? Proton. Hitam ni? Hitam tu maksud tak ada simbol. So dia adalah neutron. Okay, dia adalah neutron. Okay, alright. Seterusnya. Okay, baik.
Okay, ni last last untuk kita hari ni. Okay, alright. So sekarang ni diagram 12 shows the electron arrangement of an atom of beryllium. Okay, awak ada electron arrangement of atom of beryllium. Okay, so dia tanya kat awak, proton number for beryllium is 4. Okay, proton number untuk beryllium tu adalah 4. So, what is meant by proton number? Apa maksud proton number? Proton number is the number of Protons. the number of proton. Apa lagi kat belakang dia tu? The number of proton. Lepas tu In the nucleus of an atom. In an atom. the number of proton in the nucleus of an atom. Okay? The number of proton in the nucleus of an atom. Okay? Dalam atom tu, di dalam tengah-tengah tu kita panggil sebagai nucleus. So dalam tu kita ada the number of proton. Boleh faham? Okay. Seterusnya. Okay. Kita nampak kat sini proton tu diwakili oleh warna putih. Okay, proton ni warna putih. Berapa banyak proton dalam tu? Cuba kita tengok. 1, 2, 3, 4. Okay, proton ni ada 4. Neutron ni warna hitam. Berapa banyak neutron dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, neutron dia 5. Elektron dia 1, 2, 3, 4. So 4 lah. Okay. So sekarang state the number of proton. Berapa number of proton dia? 4. 4. Okay. Number of electron? 4. 4 juga. The number of neutron? 4. 5. Okay, the number of neutron adalah 5. The number of nucleon? 9. Ya, 9. Sebab nucleon number is equal to proton number plus dengan the number of neutron. Boleh faham? Saya tak dengar suara Sarah hari ini. Sarah ada tak? Boleh. Boleh. Okay. Alright. Sarah ada tak hari ini? Ada, cikgu. Oh, ada. Okay. Baik. Okay. Terry? Reyes? Reyes Ya, ada ke sir. tak? Okay tak? Faham tak? Faham. Okay. Baik. Yang lain? Paham. Faham. Faham.